Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya, kerana malam ini kita dapat meneruskan kuliah maghrib kita yang saya rasa dah beberapa bulan tertangguh ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan seperti mana yang tuan-tuan, puan-puan sedia maklum bahawa kuliah ini tujuannya adalah untuk kita meningkatkan iman kita, insya-Allah. Dan bila saya sebut meningkatkan iman ini tuan-tuan, Nabi SAW pernah bersabda, kata baginda, al-iman yazid wa yankus. Iman ini dia naik dan dia turun. Ketika iman kita naik, maka kita lebih patuh kepada syariat Allah Ta'ala. Kita akan dapat melaksanakan suruhan Allah ya, dengan lebih baik. Tetapi apabila iman kita merosot ya, turun, mungkin kita tidak akan patuh kepada syariat tuan-tuan ya. Sebab itu iman yang ada pada kita ini perlu disentiasa diperkukuhkan dari masa ke semasa. Dan satu daripada cara untuk menguatkan iman kita adalah dengan melihat bukti-bukti akan kebenaran agama yang kita anuti. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat nombor 53 surah Fussilat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Sadaqallahu azim. Maksud ayat tersebut, kami akan perlihatkan tanda-tanda kami pada ufuk-ufuk dan pada diri mereka sendiri hingga jelas kepada mereka bahawa ia, yakni Quran, adalah benar. Tidakkah cukup bagi kamu bahawa sesungguhnya dia menjadi saksi kepada segala sesuatu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ya, cara yang saya akan tunjukkan di sini adalah untuk melihat bukti-bukti akan kebenaran Al-Quran. Jadi apabila kita meyakini Al-Quran tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka kita akan yakin kepada semua yang disebutkan dalam Quran, termasuklah perkara-perkara yang kita tidak boleh buktikan dengan akal ya. Terdapat perkara-perkara yang kita tidak boleh buktikan dengan akal kita tuan-tuan ya, seperti hari kebangkitan semula contohnya. Dan hari kebangkitan semula ini tuan-tuan sentiasa saja diperingatkan Allah ya, sejak Quran diturunkan sampai sekarang. Kalau kita baca tuan-tuan, maka ada saja ayat-ayat yang menyentuh tentang hari akhirat. Contohnya dalam surah yang kedua, surah Al-Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Wa bil akhirati hum yuqinun, dengan kepada hari akhirat ya, mereka benar-benar meyakininya tuan-tuan. Itu satu perkara yang sangat penting tuan-tuan. Jadi kalaulah ada orang yang tidak yakin kepada hari kebangkitan semula, maka Quran tak menjadi hidayah kepada mereka ini tuan-tuan. Jadi sebab itulah tuan-tuan, kita berusaha untuk ya, meyakinkan diri kita kepada kebenaran Al-Quranul Karim. Malam ni tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan untuk melihat keajaiban surah An-Nahl, surah lebah, surah nombor 16 tuan-tuan. Tuan-tuan boleh semak surah nombor 16 ya, surah lebah. Surah ni tuan-tuan ialah surah Makkiyah, maknanya surah yang diturunkan di Makkah. Surah-surah Makkah ni tuan-tuan dia fokus utamanya ialah akidah ya. Belum ada lagi ayat-ayat yang berkaitan dengan peraturan atau syariat ya di Makkah tuan-tuan. Kalau surah-surah Madaniyah
Dia fokusnya akidah dan juga syariat. Ya tuan-tuan. Jadi kita tengok surah An-Nahl ini surah Mekah tuan-tuan. Cuba tuan tengok surah ini, ya, surah Mekah. Dia punya nombor surahnya surah nombor 16, bilangan ayatnya 128. Apa yang menarik tuan-tuan, kita cuba tengok, ya. Baik, ini surah An-Nahl tuan-tuan. Jadi surah An-Nahl ini tuan-tuan, surah nombor 16 dan bilangan ayatnya 128. Ini dia tuan-tuan. Nah, apa yang menarik tuan-tuan dari segi struktur surah ini? Pertama sekali tuan-tuan, kita tengok tuan-tuan, ya. Ini surahnya nombor 16 dan bilangan ayatnya 128. Nah, setiap surah Quran ni tuan-tuan ada tema dia, ataupun yang disebut ain. Ya, contohnya tuan-tuan, ya, ain. Kita tengok surah Al-Fatihah ini, ya, dia ada satu ain saja. Ya, dia satu ain saja. Dan kalau kita tengok surah apa ni An-Nahl tuan-tuan, ya. Kita tengok tuan-tuan. Tuan-tuan sama-sama kira dengan saya tuan-tuan. Ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok ayat yang terakhir itu, ya, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Itu ayat terakhir. Kalau tuan tengok yang terakhir itu ialah ain yang ke-16. Jadi surah nombor 16, ainnya 16. Nah, apakah ini kebetulan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya? Kita nak tengok i'jaz al-Quran, ya, mukjizat Quran tuan-tuan, yang mana Nabi pernah menyebutkan, aku telah dikurniakan dengan satu mukjizat yang agung yang kekal hingga hari kiamat. Ia adalah satu kitab yang apabila dibaca oleh manusia, bahkan kalau dia musyrik sekalipun, ia akan mengatakan bahawa Quran bukannya daripada manusia atau makhluk-makhluk lain. Tuan-tuan perhatikan. Nah, kalau ada orang yang skeptik tuan-tuan, ya, dia kata ini kebetulan. Baik, kita terus tengok seterusnya tuan-tuan, ya. Nah, kita bercerita tentang kromosom tuan-tuan. Saya percaya tuan-tuan ini semua tahu apa itu kromosom. Kromosom adalah bahan pewarisan yang menurunkan ciri-ciri, ya, keluarga dia, bapa atau mak dia kepada anak tuan-tuan, ya. Jadi kita tengok kromosom lebah. Semua benda hidup, ya, living thing, dia ada kromosom. Termasuklah ameba yang paling halus sekali tuan-tuan, ya, termasuklah yeast atau ragi, dia ada kromosom dia tuan-tuan, ya. Baik, jadi lebah ni tuan-tuan, ada lebah jantan, ada lebah betina, ya tuan-tuan. Tengok tuan-tuan, ini sel tumbuh-tumbuhan. Kalau tuan-tuan perhatikan baik-baik, ya, bentuk dia ini menunjukkan dia sel tumbuh-tumbuhan. Kenapa sel tumbuh-tumbuhan tuan-tuan? Sebab dia ada bentuk dia tuan-tuan, ya. Dia ada dia punya sisi dia, ya. Kalau sel haiwan, dia tidak ada sisi yang macam ni tuan-tuan. Baik, yang ini ialah nukleus, ya tuan-tuan. Dalam nukleus ada kromosom yang tuan-tuan tengok macam, ya, kupu-kupu tu kromosom. Dan di dalam kromosom itu ada DNA tuan-tuan. Inilah yang menurunkan ciri-ciri ibu bapa kepada anak tuan-tuan. Baik, siapa sangka tuan-tuan kromosom lebah jantan ada 16. Nah, tuan-tuan, kalau manusia macam kita ni, kromosom kita 23 pasang, maknanya 46 kromosom, tapi dia berpasang tuan-tuan, ya. Kromosom bagi jantan, ya, lebah jantan 16, dan kromosom bagi betina dia ada 32. Tetapi yang 32 itu dia berpasang macam kita tuan-tuan, ya. Macam, ya, kromosom kita berpasangan, jadi kita ada 23 kromosom. 3 pasang kromosom. Yang betina tuan-tuan ada 16 pasang kromosom. Dia kena berpasangan. Dia tak boleh tak berpasangan. Kalau yang betina lah tuan-tuan, ya. Baik, ini 16 pasang. Ini DNA model, ya. Dan tengok tuan-tuan, ini 16 kromosom bagi jantan
dan ini 16 pasang kromosom bagi betina, tuan-tuan. Nah, tuan-tuan dan puan sekalian ya, lebah ini adalah disebut dalam biologi sebagai social insect. Maknanya dalam masyarakat lebah ni dia ada kasta dia, tuan-tuan. Kasta dia apa, tuan-tuan? Kasta dia ialah maharani yang pertama. Yang keduanya ialah drone, ini yang jantan, tuan-tuan. Yang ketiga ialah yang pekerja dia. Pekerja dia, tuan-tuan, betina ya. Baik, kita tengok. Tempoh matang lebah betina maharani berapa lama, tuan-tuan? Maharani ini ialah dia punya ketua social insect di dalam sarang lebah ni ya. Yang betina, yang maharani ini ialah dia punya ketua. Tuan-tuan tengok ya, tengok tuan-tuan, ini ialah maharani dia, dan tempoh dia menjadi matang daripada dia bentuk telur hingga dia menetas dan matang, maknanya telur sehingga dia boleh menghasilkan telur, dia mengambil masa selama 16 hari. Nah, apakah semua ini kebetulan, tuan-tuan? Subhanallah ya. Nombor surah 16, ceritanya 16 tema. Lepas tu dia punya bilangan kromosom yang jantan ada 16, bilangan kromosom yang betina ada 16 pasang. Tempoh dia matang bagi ketua masyarakatnya ialah 16. Dan apakah ini semua kebetulan? Jawapannya tidak kebetulan. Quran mana ada yang kebetulan, tuan-tuan? Semuanya di bawah perancangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan. Nah, kalau kita membaca surah An-Nahl, tuan-tuan ya, biasanya kalau kita baca gitu aja kan, tuan-tuan ya, macam tuan-tuan ya, macam saya, kita nak baca lah. Kita tak pernah tengok pun ini berapa, ini juzuk ke berapa ya, bilangan ayatnya berapa, kita tak melihatnya, tuan-tuan. Jadi insya-Allah nanti bulan Ramadan barangkali kita tengoklah selepas habis satu surah, ajak ya dia punya ketua dia untuk tengok ni berapa ayat dia sebagainya lah, tuan-tuan, fahami makna sebagainya. Baik, dalam surah An-Nahl ini ada 128 ayat. Daripada 128 ayat ni, tuan-tuan ya, berapakah bilangan ayat yang mempunyai 2 nama Allah dalam setiap ayat tersebut? Baik, kita tengok, tuan-tuan. Tuan-tuan dah boleh agak lah sebenarnya. Baik ya. Ini contohnya ya, ayat nombor 18, Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Nama dua nama Allah kan, tuan-tuan tengok, itu yang saya tandakan dengan warna merah tu. Satu Allah, satu lagi nama Allah, tuan-tuan. Cuba juga dengan yang keduanya ya, Allah Ta'ala berfirman, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wastanibut taghut wa minhum man hadallahu wa minhum man haqqat alayhi dalalatu fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Tuan-tuan tengok, nama Allah tu ada 2 dalam ayat tu, tuan-tuan ya. Dan seterusnya lah, tuan-tuan ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi ada 16 ya, ayat yang mana dia punya ayat tersebut ada sepasang nama Allah. Subhanallah, tuan-tuan. Apakah ini kebetulan? Jawabnya tidak, tuan-tuan kan ya. Jadi tuan-tuan ya, kalau kita tengok lebah betina, dia ada 16 pasang kromosom. Nama Allah ya dalam surah An-Naml yang berpasangan ada 16. Ini ya hint pada kita. Baik, tuan-tuan. Ayat yang paling pendek dalam surah ini, yakni surah An-Nahl ini, ialah ayat nombor 16. Tuan-tuan tengok ya, ayat nombor 16. Keluar tak tak keluar kat TV? Belakang ada tak? Ada ya. Ayat nombor 16, tuan-tuan. Ini ayat dia.
Ya tuan-tuan tengok. Inilah ayat paling pendek sekali dalam surah An-Nahl. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa alamati wa bin najmi hum yahtadun. Sadaqallahul azim. Dia ada 4 saja perkataan, ya, ada 4 saja perkataan. Tetapi daripada 28 huruf Arab, ya, huruf Arab ada 28 tuan-tuan. Daripada 28 huruf Arab ni tuan-tuan, yang digunakan dalam ayat ini berapa bilangannya tuan-tuan, ya? Kita tengok maksudnya dulu tuan-tuan. Dan ia mengadakan tanda-tanda panduan jalan, dan dengan bintang-bintang mereka dapat mengetahui arah yang hendak dituju. Masya Allah tuan-tuan, tengok tuan-tuan, dalam tradisi ilmu astronomi, matahari merupakan salah satu daripada bintang yang ada dalam sistem galaksi Bima Sakti tuan-tuan. Yang jumlah bintang-bintang dalam galaksi Bima Sakti itu lebih kurang 400 bilion, 400 bilion lebih kurang tuan-tuan. Dan satu daripadanya ialah matahari kita. Jadi matahari itu kita sebut matahari, tetapi kalau mengikut astrofizik, astronomi, ia juga ada satu bintang. Cirinya sama je tuan-tuan dengan bintang-bintang lain. Kalau ada lah, ya, manusia dalam planet lain tuan-tuan, dalam galaksi Bima Sakti ni yang boleh nampak bintang matahari kita, dia juga kata itu bintang tuan-tuan. Baik, nanti saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana sebenarnya, ya, lebah-lebah ini menggunakan matahari untuk menentukan kedudukan makanan manisan yang mereka cari. Ni tuan-tuan, ya. Dan jumlah perkataan, jumlah huruf dalam ayat ini tuan-tuan yang digunakan daripada 28 huruf tadi, ya, semuanya ada 12 tuan-tuan, ya. Jim, alif, ba, ta, lam, ain, nun, waw, dal, ha, ya dan mim, itu semuanya jumlahnya 12. So tuan-tuan, ya, ini 12. Jadi yang tidak digunakan, di dalam ayat tersebut ialah 28 tolak 12. Yakni berapa tuan-tuan? 28 tolak 12 ialah 16. So belega sekitar 16. Ayat nombor 16, ayat paling pendek tuan-tuan, ya. Huruf Arab yang tidak digunakan dalam ayat tersebut ialah 16 tuan-tuan, ya, bagi lebah jantan. Dia tak pakai 16 kromosom lagi, dia pakai 16 saja. Ni tuan-tuan, ya. Baik, 16. Sekarang kita tengok tuan-tuan, ya. Jadi ayat nombor 16 tadi yang paling pendek saya dah sebutkan. Nah, ayat nombor 128, yakni ayat terakhir tuan-tuan. Berapakah bilangan perkataan Arab yang terdapat dalam ayat 128? Ini tuan-tuan, jawapannya di sini ada 8 perkataan. 8 words, 8 Arabic words, ya, 8 perkataan Arab tuan-tuan, ya. Kita tengok. Dan bilangan huruf dia tuan-tuan ialah 32 semuanya. Dan 32 tu tuan-tuan sama dengan 16, 16 plus 16, ya, sama dengan kromosom Maharani 32. Baik, tak apa. Baik. Jadi kalau kita bahagikan dia punya nombor bilangan ayat dengan 8, ya, kita dapat 16 tuan-tuan, ya. 16 itulah nombor surah. Teruskan tuan-tuan. Nah tuan-tuan, kalau tuan-tuan membaca surah An-Nahl ayat nombor 68, Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Sadaqallahul azim. Dan Tuhan kamu mewahyukan kepada lebah. Tuan-tuan, ini terjemahan yang biasa yang kita baca dalam Quran terjemahan. Wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi, dan Tuhan kamu mewahyukan kepada lebah. Ya, tuan-tuan, lebah apa ni tuan-tuan? Lebah betina. Mana dia punya keyword dia tuan-tuan? Kekunci perkataan yang menunjukkan ini adalah lebah betina. Ini dia tuan-tuan. Ani takhidhi. Ya, dalam bahasa Arab kan ada perkataan perintah,
ya, fi'il amar, ya. Ini fi'il amar untuk betina. Jadi kita boleh juga terjemahkan, dan Tuhan kamu mewahyukan kepada lebah betina, ya, untuk daripada bukit-bukit, daripada rumah-rumah yang dibina, dan daripada pokok-pokok. Jadi maknanya Allah Ta'ala perintahkan lebah ni untuk membina sarang dia, sama ada di bukit-bukit atau pada rumah-rumah yang dibina oleh manusia ataupun pada tumbuh-tumbuhan. Nah tuan-tuan, ayat 69 dia lagi jelas menunjukkan bahawa lebah itu lebah betina, tuan-tuan. Kita tengok, thumma kuli min kulli samarati fasluki subula rabbiki. Tuan-tuan dan puan dengar tak perkataan thumma kuli min kulli samarati fasluki subula rabbiki? Tuan-tuan, ini adalah fi'il amar. Thumma kuli ni perintah kepada betina, min kulli munkilus samarati fasluki, perintah kepada betina. Subula rabbiki, Tuhan kamu. Jadi dalam bahasa Arab ni sangat cantik, tuan-tuan, sebab dalam bahasa Arab ada muannas betina, muzakkar jantan. Jadi orang-orang Arab bila dengar ayat Quran dibacakan, dulu mana ada Quran ni ditulis, tuan-tuan. Masa mula-mula Quran diturunkan, Quran belum ditulis lagi. Jadi dia dengar, dia faham dah bahawa Allah Ta'ala ni memerintahkan lebah betina, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, di sini kita cuba tengok, tuan-tuan, ini ialah kasta di dalam social insect serangga ni, tuan-tuan. Serangga ni, tengok, queen betina lah, workers, semua workers, pekerja adalah lebah betina, tuan-tuan, semua. Tapi lebah betina lebih lebah betina yang mandul, dia infertile, dia sterilized, dia tak boleh membiak. Jadi yang boleh membiak ni queen, workers dia tidak membiak. Yang paling banyak dalam sarang lebah ialah para pekerja, berpuluh ribu, tuan-tuan. Dan satu lagi ialah drone ini ialah yang jantan. Jadi kalau yang betina, fungsi dia, tugas dia adalah untuk bertelur, meramaikan lagi dia punya ahli keluarga dalam dalam serangga ini, tuan-tuan, di dalam rumah serangga ni, tuan-tuan, dalam masyarakat dia. Jadi para pekerja, ini yang menarik, tuan-tuan. Para pekerja inilah yang melakukan kerja yang seperti mana yang disebutkan dalam ayat 68 dan 69. Wa auha rabbuka ila nakhli an ittakhidhi minal jibali buyuta. Yang membina sarang ni, tuan-tuan, semuanya adalah lebah betina, tuan-tuan. So apa fungsi lebah jantan ni, tuan-tuan? Dia tak bina sarang, tuan-tuan. Lebah jantan ni cuma kahwin dengan maharani saja. Itu tugas dia. Lepas dia menjalankan tugas, dia mati terus, tuan-tuan. Baik. Macam mana Quran tahu, tuan-tuan? Yang melakukan kerja itu ialah lebah betina, pekerja. Nah, kalau kita tengok dalam konteks ilmu akidah kita, ilmu tauhid kita, kan kita belajar, tuan-tuan, sifat 20 contohnya, tuan-tuan. Macam mana kita nak buktikan sifat Allah Maha mengetahui? Antara dengan cara begini. Manusia dia nak tahu, dia kena kaji. Bila manusia kaji, mereka dapat tahu lebah pekerja ni semua betina. Tapi macam mana Quran tahu? Quran kalam Allah, so Allah Maha mengetahui, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Subhanallah. Baik, kita tengok, tuan-tuan. Dan ini lebah maharani, tuan-tuan. Ini lebah drone, ini lebah pekerja. Yang ini walaupun betina, dia ini adalah lebah yang tidak boleh membiak, tuan-tuan. Baik. Saya sebutkan tadi, bertugas itu ialah lebah betina, tuan-tuan. Nah,
Ini lebah pekerja yang sedang melakukan kerja, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh dengar ya dia punya komentar. Jadi yang membuat komentar ini mengatakan semua pekerja adalah lebah betina. All the workers bees are female. Bukankah dia mengiyakan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat 68 dan 69, tuan-tuan? Subhanallah. Ya. Kita sambung, tuan-tuan. Dan dalam ayat 69 ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala menyebut fasluki subula rabbiki zululan. Ikutilah jalan Tuhan kamu yang dipermudahkan untuk kamu. Ini dia punya terjemahan, tuan-tuan. Fasluki subula rabbiki zululan. Ikutilah jalan Tuhan kamu yang disediakan untuk kamu yang mudah. Tuan-tuan ya, ini subula rabbiki zululan. Zululan ini daripada kata zalul, ya, tractable. Tuan-tuan, maknanya apa, tuan-tuan? Ya, tuan-tuan, dia boleh berubah dengan mudah. Ini saya cari sinonim dia, tuan-tuan. Ya, tractable ini maknanya ialah adaptable, boleh diadaptasi. Adjustable, boleh diubah. Ya, alterable, boleh bertukar. Nanti tuan-tuan tengok, ya, jalan yang digunakan oleh lebah ni memang dia mudah berubah, tuan-tuan. Kita tengok baik ini. Dan ayat yang terakhir saya sebutkan tadi, tuan-tuan, dalam surah An-Nahl ni, bilangan ayatnya 128, ya. Bila kita bagi di bilangan ayat dengan dia punya nombor surah, kita dapat 8. Dan ayat terakhir pun, ya, yang ini mengandungi 8 perkataan. Tuan-tuan ya, ayat nombor 128 ni dia ada 8 perkataan. Ya, tuan-tuan ya. Baik, sekarang ni tuan-tuan kita tengok. Bilangan ayat yang terakhir itu 8 perkataan. 8. Nah, apakah isyarat yang Allah Ta'ala berikan untuk menunjukkan tentang jalan lebah ni, tuan-tuan? Ya. Nah, ini satu, ayat nombor 16 Allah Ta'ala dah sebutkan kepada kita bahawa ya, bintang-bintang ini dijadikan sebagai wahana untuk menentukan kedudukan tempat tu, tuan-tuan. Baik. Jadi saya sebutkan tadi matahari adalah sejenis bintang, ya, tuan-tuan. Dan macam mana lebah ini, tuan-tuan, dia mencari manisan. Okey, tuan-tuan ya. Lebah ni, tuan-tuan, yang betina ni dia ada lebah peninjau, scout, ya. Dia scouting dulu, tuan-tuan. Ini punya pengkhususan scouting aja. Scout untuk apa? Untuk cari apa? Dia nak cari manisan, dia nak cari nektar. Dia keluar pagi-pagi, dan dia keluar pagi-pagi, tuan-tuan, there must be a sun. There must be the sun. Kalau tak ada matahari, dia nanti tak dapat balik kampung dia, tuan-tuan. Jadi keluar, ya, bila dia keluar, tuan-tuan, dia akan cari manisan, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan tengok ya, tuan-tuan, ada tuan-tuan boleh bandingkan antara lebah yang mencari manisan dengan lebah yang betina, ya, yang sudah mencari dapat madu dibawa balik. Kalau tuan-tuan tengok ni, tuan-tuan, kalau lebah yang mencari manisan, dia ragu-ragu untuk masuk lubang tu, tuan-tuan ya. Dia tak masuk lubang tu, dia pusing keliling je, dia meninjau saja, tuan-tuan. Tapi ya, lebah yang sudah dapat manisan madu, tuan-tuan, yang dia akan balik terus masuk. Ni, tuan-tuan ya, dia masuk terus ke lubang dia, tuan-tuan. Ada beza, tuan-tuan ya. Jadi lebah yang disebut sebagai lebah scout tadi, tuan-tuan, bila dia dah jumpa bunga, dia akan patah balik ke rumah dia. Sampai di rumah dia, tuan-tuan, dia akan menari dengan satu tarian yang disebut oleh ahli sains sebagai waggle dance. Saya sebut tarian godek sebab dia godek-godek ekor dia, tuan-tuan ya. Dan dia punya laluan dia ialah
bentuk nombor 8. Godekkan dia, waggling dia tu nombor 8. Macam mana tuan-tuan? Nombor 8 tuan-tuan tulis macam ni kan? Gitu tuan-tuan Ini cara kita tulis nombor 8. Sama ni. Macam ni tuan-tuan Kita tulis nombor 8 bukan gini. Semua orang akan tulis nombor 8 begitu je tuan-tuan. Baik. Jadi apabila sampai di sarang dia lebah peninjau ni tuan-tuan, dia akan menari. Tarian dia pusing gitu, dia pusing gitu tuan-tuan. Itu adalah nombor 8. Sama ada kita mahu atau tidak, itu cara nombor 8 ditulis tuan-tuan. Baik. Jadi macam mana dia tunjukkan kepada lebah yang sedang menunggu di dalam sarang dia? Jadi dia akan dia punya kepala dia tuan-tuan, dia akan tunjuk ke arah bunga, sumber makanan. Lepas tu tuan-tuan, dia punya tarian yang menghadap ke bunga tuan-tuan, dia kira mengikut kedudukan matahari. Kalau matahari dekat sana contohnya tuan-tuan dan bunga dia ke arah sana, tuan-tuan dia tengok berapa darjah, lepas tu dia akan menarilah, dia punya tarian begitu, tuan-tuan gitu Jadi lebah yang sedang menunggu di dalam sarang dia tahu where are the flower, mana bunga-bunga itu. Tetapi tuan-tuan, satu masalah, kalaulah lebah ini walaupun dia tahu kedudukan bunga di mana, tapi berapa jauh dia kena terbang untuk cari bunga tu, tuan-tuan Kalau contohnya lah bunga itu ada 1 kilometer, kalau dia cuma terbang 100 meter saja tuan-tuan, dia tak akan jumpa bunga itu. Subhanallah tuan-tuan Jadi lebah peninjau tadi tuan-tuan, yang dah tahu kedudukan bunga tu, dia akan menari. Kalau dia punya tarian tuan-tuan dekat tengah-tengah itu, dia menari 1 saat. Ini petunjuk bahawa kedudukan bunga itu ialah 1 kilometer jauhnya daripada tempat dia. Jadi tahulah tempat nak pergi. Kalau 2 saat tuan-tuan, 2 kilometer. Tapi tak lebih daripada situlah tuan-tuan jauh-jauh. Nanti dia tak dapat pulang pula. Baik, yang dikatakan zululan. Zululan ini maknanya apa tuan-tuan? Dia mudah berubah. Tengok tuan-tuan, katakanlah bunga ni berada, nanti kita tengok dulu tuan-tuan kita tengok dulu tarian waggle dance dia tu. Ini dia waggle dance. Itu yang sedang menari itu adalah lebah peninjau tuan-tuan. Itu tuan-tuan lambat sikit. Okey tuan-tuan baik. Jadi dia tahulah kedudukan bunga dia tuan-tuan. Nah, yang dikatakan oleh Allah Ta'ala fasluki subula rabbiki zululan, dan ikutilah jalan Tuhan kamu yang dipermudahkan untuk kamu. Zululan tu makna ubah macam mana pun lebah masih boleh cari, kecuali kalau tak ada matahari. Kalau kita tengah kena jerbu tuan-tuan, tak dapat tengok matahari, lebah pun tak cari bunga, madu pun kurang tuan-tuan baik. Jadi apabila diubah apabila bunga itu pada kedudukan lain, dia masih menggunakan tarian waggle sana itu tuan-tuan begitu itulah dia tuan-tuan, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kita 1450 tahun yang lalu lebih kurang, bahawa lebah ini ada special route dia, jalan khusus dia untuk dia mencari dia punya tempat yang dia cari makanan dia. Kita kaitkan dengan akidah kita, macam mana Allah Ta'ala tahu benda itu? Allah Ta'ala maha mengetahui. Allah Ta'ala mencipta, wal khaliq
Dia yang mencipta alam ini, dia mencipta seluruhnya. Maka ya diberitahu kita lah tuan-tuan ya. Kalau macam kita lah tuan-tuan ya, kita buat rumah ya, kita tukang rumah, kita tahu segala ceruk rantau kat rumah tu kita tahu. Kita beritahu tuan rumah itu, nah di sini ada ya, dia punya point dekat sini ya, ada tempat keluar, dia punya ventilation dan sebagainya tuan-tuan kan. Di sini ya, di sini ada dia punya pipe ya, di pipe di bawah simen ini contohnya tuan-tuan. Itulah contoh dia tuan-tuan ya. Baik, kena tengok lagi tuan-tuan. Kalau tadi saya tunjukkan pengulas tadi mengatakan semua lebahnya pekerja lebah betina, yang ini pun dia akan kata tuan-tuan ya, jalan ini mudah berubah ya, mudah berubah tuan-tuan. Itu makna zululan. Baik, itu lagi tuan-tuan, perut lebah. Jadi fasluki subula rabbiki zululan. Kemudian daripada dhamir yang kedua ya, dhamir pertama ana ya, dhamir kedua anta, anti, huwa, anta, anti, antum, antuna, itu dhamir kedua. Yang ketiganya ialah ya, hum, hunna ya tuan-tuan ya. Yang ini ha ya, hu, yahruju min butuniha, keluar daripada perutnya. Nah tuan-tuan daripada ganti nama yang kedua, Allah Ta'ala gunakan pula ganti nama ketiga, yahruju min butuniha. Macam mana ni tuan-tuan? Ini ada rahsia yang ada di sebaliknya. Mengapa tuan-tuan ya? Nah, bila lebah peninjau tadi dia dah tunjukkan kepada lebah yang pekerja, lebah pekerja pun keluar ya, cari manisan, baru dia balik ikut jalan yang sama, balik dalam sarang dia tuan-tuan. Dia tidak proses madu tu. Yang proses siapa? Yang proses ini ialah lebah lain yang sedang tunggu dalam sarang. Lebah lain itu dia tak pergi keluar, dia duduk kat sarang saja tuan-tuan ya. Jadi apa yang berlaku ialah ya, lebah pekerja yang mendapat manisan tadi, dia akan bagikan kepada lebah yang sedang menunggu di dalam sarang dia tuan-tuan. Mari kita tengok dia punya ilustrasi dia tuan-tuan ya. Ini mana? Ini saya ke bawah sikit tuan-tuan ya. Nanti saya naik ke atas mula. Ya. Dia akan bagi kepada lebah yang sedang menunggu. Maknanya ya, pekerja tadi dia tidak proses manisan tadi ya. Sebaliknya dia akan bagi lebah betina yang sedang menunggu di dalam sarang dia. Lebah betina juga. Jadi lebah betina yang sedang menunggu dalam sarang dia, dia akan masukkan ke dalam dia punya perut dia ya. Itu yang disebut ya, apa ni, honey stomach tuan-tuan. Nah tuan-tuan, subhanallah, itu sebab tuan-tuan ya, kalau kita tak belajar sains kita tak tahu tuan-tuan ya. Jadi ya, perlulah kita belajar sains tuan-tuan, atau anak-anak kita belajar sains tuan-tuan, insya-Allah. Baik, satu lagi tuan-tuan ya, lebah ni kan dia ambil manisan tuan-tuan dengan dia punya mulut dia. Kita sebut mulut lah tuan-tuan ya, senang. Tapi istilah sainsnya ialah proboscis tuan-tuan ya. Dan kita tak tahu ke mana dia pergi. Ada ke pada zaman Quran diturunkan orang duk tengok lebah? Tengok gitu je tuan-tuan. Tengok lebah tu tuan-tuan ya. Nah, ilmu entomologi has not developed yet pada zaman itu ya. Kok ada lah orang duk tengok ke mana agaknya nektar tu dibawa tuan-tuan. Tapi yang pastinya tuan-tuan, kita tak tahu ke mana dia dihantar tuan-tuan Dan rupanya tuan-tuan ya, manisan tadi dihantar ke honey stomach. Nah, honey stomach tuan-tuan, perut lebah. Ini dalam istilah sains sebagai anatomy of the bee. Anatomy tuan-tuan. Jadi macam mana orang nak tahu anatomi ni tuan-tuan? Kalau orang lah, pelajar-pelajar kita kat sekolah atau kat universiti tuan-tuan, nak tahu anatomi lebah, dia kena bedah. Dah azan dah?
Okey. Saya ada yang nak azan. Lepas tu kita sambung ya. Dah habis. Nak berhenti sekarang? Okeylah ya. Nanti kita sambung lain kali ya. Jadi ini saya wrap up lah tuan-tuan ya. Setakat ini kita sampai sini. Jadi kita akan sambung kemudian insya-Allah pada kuliah yang akan datang. Jadi mudah-mudahan apa yang saya kongsi dengan tuan-tuan pada malam ini ada manfaatnya pada kita semua. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.